Istana AP anda. Dalam segmen yang pertama tadi, Encik Hawazi telah pun memberitahu kita berkongsi sama ya apakah antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa, peranan yang lebih aktif lagi dalam kita membentuk nilai dalam diri anak-anak kita dan juga keupayaan guru-guru yang akan terus dipertingkatkan. Dan apakah pula Encik Hawazi ya antara kemahiran-kemahiran yang perlu ada untuk kita mempersiapkan anak-anak kita bagi cabaran masa depan ni? Yang kemahiran yang pertama yang terpenting ialah kemahiran teknikal dalam bidang yang mereka pilih dan mereka minati itu, dan setinggi yang mereka boleh capai. Namun kemahiran dari segi akademik dan teknikal itu saja tidak memadai untuk membantu anak-anak kita cemerlang dalam kehidupan atau dalam kerjaya mereka. Yang penting ialah bagaimana mereka dapat meningkatkan kebolehan dalam kebolehan-kebolehan bukan akademik yang boleh digolongkan sebagai kebolehan-kebolehan asas bagi kurun ke-21. Umpamanya, ada 4 bidang yang boleh saya tekankan. Yang pertama ialah untuk membantu anak itu menjadi seorang insan yang yakin diri, yang tahu mengenai kebolehannya dan boleh menyelesaikan masalah dan boleh menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Dia tidak putus harap, anak itu tidak menghadapi masalah untuk mencari maklumat untuk menghuraikan masalah yang dihadapi. Yang kedua ialah ia menjadi seorang anak yang merupakan pelajar yang mempunyai dorongan yang tinggi. Selalu bertanya, memikirkan jawapan bagi satu-satu masalah, mempunyai kecekalan diri dan merasa bertanggungjawab ke atas pembangunan dirinya sendiri. Yang ketiga ialah seorang insan yang boleh menyumbang dan mengetahui akan kebolehan dirinya dan merasa bahawa beliau juga harus menyumbang kepada kalangan yang di mana dia menjadi sebahagian daripada anggotanya, sama ada sebahagian daripada kaki tangan dalam syarikat, anggota dalam sebuah persatuan ataupun kumpulan, ataupun kalau anak itu menjadi seorang anggota pasukan bola sepak. Dia juga tahu bagaimana dia boleh menyumbang kepada kejayaan pasukan bola sepaknya dalam bidang pekerjaan, sebagai seorang mekanik atau technician ataupun jurutera. Apa yang boleh dilakukan untuk membantu meningkatkan prestasi kumpulannya, syarikatnya. Yang keempat, ia akan menjadi seorang insan, seorang warga negara yang bertanggungjawab, yang mempunyai pandangan yang jelas mengenai apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kebajikan masyarakat dan negara. Ini adalah unsur-unsur kebolehan dalam kurun ke-21 yang ingin kita tekankan atau bangkitkan dalam diri anak-anak kita di sekolah untuk membantu kedua-duanya, untuk membantu pencapaian yang tertinggi yang mungkin bagi anak itu dalam bidang akademik dan juga
apabila kembali kepada para pelajar ya, apabila ibu bapa membantu anak-anak memilih mata pelajaran ya, terutamanya untuk ke menengah 3, mereka diberitahu apa kelebihan mereka dan apakah mata pelajaran yang perlu diambil supaya mereka dapat nanti memilih kursus yang bersesuaian dengan kemahiran dan keminat mereka berdasarkan, tapi mesti ada mata pelajaran yang disebutkan tadi Cik Wazir ya, matematik, Inggeris, sains juga perlu ada untuk memberi peluang lebih besar dari bidang pekerjaan ya. Jadi mereka mempunyai pilihan yang lebih luas. Bagaimanapun apa saja bidang atau jurusan yang mereka masuki atau diterima masuk, saya berharap mereka akan tekun belajar dan cuba menyelesaikan kursus mereka itu dalam bidang apa sekalipun. Walaupun bidang itu mungkin bukan pilihan utama mereka. Kerana mereka mempunyai peluang untuk mendapat pekerjaan yang baik dan juga kerjaya. Sama ada dari dalam bidang peruncitan atau menjadi salesperson atau menjadi jururawat atau menjadi mekanik dan technician. Mereka masih boleh mengembangkan kebolehan mereka dalam bidang yang di mana mereka sudah pun dilatih. Walaupun bidang itu mungkin bukan pilihan utama mereka. Dan ini membawa kita kepada satu email yang dihantarkan ke warnetmediacorp.com.sg oleh Encik Zulhairi Yaakob ya, yang bertanyakan adakah akan ada lebih banyak peluang untuk lulusan politeknik untuk memasuki universiti tempatan ataupun AU, Autonomous University seperti NUS, NTU, SMU dan sebagainya, dan apakah peluang mereka untuk mendapat tempat bagi kursus-kursus pilihan mereka. Juga Zulhairi bertanya adakah MOE akan menyimak semula kriteria bagi lulusan politeknik yang ingin masuk ke universiti tempatan. Bagaimana Encik Awazi? Ini semua perkara yang berkembang dalam masyarakat kita. Waktu saya bersekolah dulu dan memilih sama ada pergi ke poli atau ke junior college atau maktab rendah, hanya terdapat sebuah maktab rendah dan beberapa buah pusat pra-universiti dan hanya 2 buah politeknik, Politeknik Singapura dan Politeknik Ngee Ann. Kini kita mempunyai 5 buah politeknik yang menawarkan pelbagai bidang jurusan yang jauh lebih banyak daripada 2 politeknik pada masa itu dalam tahun 70 dan hanya 2 buah universiti pada waktu itu. Pada waktu itu universiti kita hanya menampung sekitar tidak lebih dari 3% daripada kohort kelahiran. Kini universiti kita menampung sekitar 30% daripada kohort kelahiran setiap tahun. 5 buah universiti sudah pun ditaja ataupun disokong didanai oleh pemerintah, NUS, NTU, SMU, SUTD dan juga SIT, Singapore Institute of Technology, dan bilangan kemasukan akan ditambah tahun ini daripada 1,300 dalam tahun 2012 kepada 13,000 dalam tahun 2012 kepada 14,000 tempat pada tahun ini. Tambahan sekitar 1,000 itu akan sebahagian besarnya akan diisi oleh para pelajar yang masuk melalui politeknik. Dengan lain perkataan, peluang bagi graduan politeknik untuk meningkatkan diri mereka dalam pendidikan ijazah, peringkat ijazah lebih berkembang. Namun ini akan bergantung kepada persaingan. Para pelajar mempunyai minat yang mungkin serupa dan mereka perlu bersaing untuk mendapatkan tempat di dalam bidang-bidang yang mereka sukai. Dan Encik Zulhairi bertanya sama ada kriteria ataupun ukur tara bagi kemasukan ke universiti itu akan dinilai semula. Sebenarnya berbanding pada waktu saya masuk ke universiti dulu dalam tahun 73-74, yang hanya berdasarkan kepada kelulusan peringkat A-level. Kini kemasukan ke universiti bukan hanya setakat bergantung kepada keputusan peperiksaan O-level ataupun politeknik, tapi juga berdasarkan kepada temuduga, berdasarkan kepada CCA, berdasarkan kepada kebolehan yang lain. Dengan lain perkataan, para pelajar yang punya minat yang mendalam dan boleh menunjukkan bahawa mereka sebenarnya boleh menyumbang kepada kursus tersebut, mendapat manfaat yang baik dan dapat kemudian menyumbang kepada masyarakat jika diterima masuk dalam kursus tersebut. Mungkin mempunyai peluang walaupun dari segi akademik mereka